وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada malam ini bersama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk bersama lagi di dalam kuliah khas online Kerajaan Muhibbin Darsa 19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengganjarkan pahala yang melipat kali ganda kepada semua penaja kita. Amin. Kerana mereka menjadi asbab kepada kebaikan yang kita perolehi. Dijauhkan mereka semua daripada kemurkaan Allah, didekatkan dengan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang diketengahkan pada kita pada malam ini ialah kemuliaan seorang wanita sebagai anak, ibu, isteri dan menantu. Kemuliaan seorang wanita sebagai anak, ibu, isteri dan menantu. Anak, ibu, isteri dan menantu ialah bahagian-bahagian kewanitaan yang
selayaknya dipahami oleh setiap orang wanita. Pada satu ketika ia ialah seorang anak. Pada satu ketika ia ialah seorang ibu. Pada ketika yang lain dia seorang isteri, dan ketika yang lain dia seorang menantu. Semua bahagian-bahagian wanita ini ialah merupakan bahagian-bahagian yang Allah peruntukkan kepadanya untuk ia meletakkan dirinya sebagai seorang yang mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa taala di dalam kedudukan dia sebagai seorang wanita ketika ia seorang anak, seorang ibu, seorang isteri dan seorang menantu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada ketika ia seorang anak, ada hak-hak yang diperuntukkan kepada dia untuk Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk ia lunasi sebagai amanah yang diperuntukkan kepada dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut seorang anak, berarti tanggungjawab dan hak-haknya ialah kepada ibu dan juga ayahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ketika mana ia berada di kedudukan sebagai seorang anak, maka ayat yang Allah Subhanahu wa taala tujukan kepada dia ialah wabil walidaini ihsana. Kepada kedua ibu bapa kena berbuat ihsan. Kepada kedua ibu dan ayah kena berbuat baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya sepanjang ia bergelar sebagai seorang anak, maka selama itulah melakukan ihsan ialah merupakan perjuangan dia. Salah Sayyidina Muhammad. Seorang anak tidak ada hak untuk membantah apa-apa saja yang diperintahkan oleh ibu dan ayah dia. Selama mana dia patuh dan taat kepada ibu dan ayah, selama itulah ia dikira ataupun disebut dengan sebagai seorang anak yang salihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kesolihahan seorang wanita kepada ibu dan ayahnya adalah merupakan tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptanya sebagai seorang insan. Sebagai seorang insan, perjuangannya ialah untuk mendapat keridhaan Tuhan. Itu yang paling utama sekali. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terletak kepada sejauh mana seorang anak mendapat keridhaan ibu dan ayah dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala hanya akan meridai seorang anak ketika mana anak itu dah mendapat keridhaan ibu dan ayahnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, ibu dan ayah kita meletakkan satu amanah pada kita, iaitu amanah untuk kita menuntut ilmu pengetahuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana dihantar anak itu ke sekolah, madrasah, ma'had, pondok,
ayah mak suruh mengaji. Tiba-tiba dalam masa dia belajar dan dia mengaji, dia telah mengkhianati amanah yang diberikan untuk belajar dan mengaji, menimba ilmu, menimba didikan untuk menjadi orang yang baik, orang yang soleh. Disebabkan arahnya berubah daripada main sekolah untuk main mengaji, dia bertukar jadi nak main-main. Dari nak mengaji pi main. Jadi ketika itulah seorang anak itu telah pun tergelincir daripada kebaikan yang diamanahkan kepada dia. Tak kira laki-laki, tak kira perempuan, lebih khusus seorang anak perempuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan makna yang lain, tujuannya berubah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni benda yang baik bagi contoh. Nak pergi buat benda baik, selagi mana kita tu anak, kita kena minta kebenaran daripada ibu dan ayah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak yang dihantar main sekolah untuk belajar di sekolah, bila ada program di luar sebagai contoh, jadi si anak ni dia kena kontak mak dan ayah dia. Mak, hari ni ataupun nanti sekian-sekian hari bulan kami ada program di luar, dan dia minta restu mak, izin mak. Jadi sebagai seorang ibu dan juga ayah yang soleh dan juga solehah, kalau program itu program yang baik, program itu anjuran sekolah, anjuran madrasah, dan ada kebaikan yang banyak di sana, Ta'ala Sayyidina Muhammad, dan dia termasuk dalam pendidikan untuk menjadikan seseorang itu seorang yang baik, anak yang baik. Jadi ayah yang baik, ibu yang baik akan kata, pilah, jaga perangai elok. Tu pesan mak, jaga perangai elok. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, itu situasi. Dan kalau dah berkahwin sebagai seorang isteri, Ta'ala Sayyidina Muhammad, walaupun duit kita nak beli PTI ke, mesin basuh ke, apa segala, kalau ustaz dulu, waktu mak ada dulu, ayah ada dulu, balik kampung nak beli tu pun habaq. Mak, kami nak beli PTI baru, mak, PTI lama tu kecil sangat lama. Duit hampa, belilah. Tetap, walaupun benda tu benda kecil, tapi belilah tu. Keluar daripada mulut dia restu. PTI tu tahan lama, berkat. Mesin basuh tu tahan lama, berkat. Semua habaq. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, nak tambah rumah, nak beli kereta, tak ada satu tak cerita. Sedangkan duit kita, sebab dengan mereka kata belilah, tentulah duk berkat. Berkat tu pasal apa? Sebab mak dan ayah mereka berasa mereka dibesarkan, mereka rasa mereka diutamakan. Salah sinama. Dan terus tentu bila perasa macam tu, mereka akan mereka akan letakkan kita sebagai anak yang baik. Jadi bila mak kata kita anak yang baik, ayah kata kita anak yang baik, jadi tentulah letak yang berkat dalam seluruh kehidupan kita. Allah Muhammad. Jadi nak bagi keluar tu dalam mulut dia tu, Allah Muhammad. Abang ipar saya, dia ustaz, dia mengajar agama, dan dia juga orang bisnes. Allah Muhammad. Satu masa kemampuan dia lebih
Sehingga sebagai orang berniaga, jadi dia nak beli kereta emas Salah Sayyidina Muhammad. Balik rumah, jumpa mak. Mak nak beli emas. Mak kata, ya. Beli ya. Beli ya. Duit ha. Jadi maknanya sekalipun kita dah besar, kita dah mendewasa, kita tu di mana saja orang memuliakan kita barangkali, segi masyarakat letak tinggi, tapi tetap mak dan ayah kita lebih daripada segala-galanya. Ada satu orang, dia ni manager ataupun bos kepada satu syarikat perniagaan. Mak dia dah mati, tinggal ayah ya. Kalau ada dua-dua bermakna, berharga. Tapi dah tinggal ayah, mak tak ada, jadi ayah lah semangga yang ada. Hanya setiap kali nak buat keputusan di board director, ahli lembaga pengarah syarikat, nak buat keputusan, ayah mesti dia bawa mai. Sebab tu dah final semua. Ada Sayyidina Muhammad, depan ayah ada satu kertas putih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ayah pun tak reti bahasa orang putih, tapi last sekali bila dah ada keputusan, akhir dia akan balik pada ayah. Macam mana ayah? Ayah nak kata apa? Boleh ha? Okey ha? Orang tua cukup keluar tu ya. Masih ayah, cuma dengan ayah, sebab dia tahu bahasanya kejayaan dia adalah pada ayah dia. Nah, jadi kita semua kena macam tu. Sahabat Sayyidina Muhammad. Nak pergi musafir mana? Balik kampung dulu, mak. Kami nak pergi Jepun, kami nak pergi England, kami nak pergi UK, nak pergi US, nak pergi mana-mana. Jadi balik abang, mak tolong doa mana? Ayah tolong doa ya. InsyaAllah tak apa. Dah tu cukup lah. Jalan kita akan dia berkati dan mendapat rahmat. Sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi semua dalam hidup ni, keberkatan kita ialah duduk pada keridaan mak dan ayah kita. Tak kira kita laki-laki, tak kira kita perempuan, tak kira kita siapa. Sahabat Sayyidina Muhammad. Itu kemuliaan kita. Ketika mana seseorang wanita itu bergelar seorang ibu, sebenarnya orang ni bila dah duduk sebagai seorang ibu, sedang ataupun tidak, dia miliki satu kalam yang berkat, penuh dengan rahmat, berbisa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun orang panggil lidah dia masin. Bisa pun bisa, masin pun masin, berkat pun berkat, rahmat pun penuh dengan rahmat. Dia nak anak jadi apa? Doa je. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nak jadi apa anak dia? Doa je. Dia tak perlu pun susah hati, lambat laun pasti doa dia makbul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dengan syarat pakaian yang dia pakai itu halal, makan yang dia makan itu halal, minuman yang dia minum itu halal. Syarat doa makbul. Maka makbulah setiap doa yang didoakan kepada anak-anak dia. Sahabat Sayyidina Muhammad. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tu dah pasti. Ada satu orang ibu, dia ni orang susah. Bila susah, anak-anak hak duk, anak-anak yang sudah besar, mak ni kata, hampa pilah cari kerja lain, pilah kerja datang mana. Mak pun tak larat, tak mampu nak sarah hampa.
Jadi dia pun suruh anak pergi cari kerja, pakat pergilah Kuala Lumpur. Tak tahulah pasal apa, kalau suruh pergi cari kerja, pergi Kuala Lumpur. Kuala Lumpur tu mungkin lubuk duit kot, pergi Kuala Lumpur. Dia pun lega lah bila tanggungan pada dia dah kurang, pergi Kuala Lumpur. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi beberapa bulan balik. Bila balik anak ni timbul-timbul depan rumah, jadi hangat, jadi hot. Aku suruh hampir kerja, lepas balik. Hampir suruh anak dia pergi. Tak mau. Dia tahu duduk Kuala Lumpur tu tak seperti mana yang digambarkan. Hang keluar, aku kata. Dia suruh anak dia keluar. Kalau hang tapi Kuala Lumpur, hang keluar, hang kena belah dengan lori. Tu mak. Dia keluar naik batu. Keluar simpang rumah tu, lori belah terus. Tu nak abang kata mulut mak. Nanti baru menyesal. Nak abang kata apa? Mulut seorang ibu tu sangat bisa. Jadi takutlah mulut seorang ibu. Takutlah mulut seorang ayah. Lepas tu kita ni nak doa mereka ya. Mak doa mak. Mak tolong doa mak. Selagi mana mak ada, ayah ada, jadi kita miliki sumber doa yang mustajab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi seorang ibu jangan persia-siakan satu nikmat habuan yang besar yang Allah bagi kat dia. Kalau bergelar sebagai seorang ibu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka syukurilah terhadap nikmat mustajab doa sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa lagi kita nak doa melainkan kepada anak-anak kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan minta ni jangan minta sikit-sikit kan, minta yang pukai-pukai sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mana-mana mak dan ayah yang berpeluang berdoa di Raudhah, di depan Kaabah, doa hak pukai-pukai pada anak-anak. Ya Allah Tuhanku, bagilah anakku jadi ulama satu hari nanti, ya Allah. Bagi jadi ulama besar, ya Allah. Berdoa ulama besar. Bukan sekat ulama biasa, ulama besar. Lepas tu bila mak tu mati, nanti Allah akan sampaikan, Allah akan hantar berita kepada dia dalam kubur, anaknya dah jadi ulama besar. Salah Sayyidina Muhammad. Berseronok. Alhamdulillah, doa dia mustajab, Allah bagi. Mak ni kalau dia berdoa sampai meramu air mata dia, mustajab lah, habis lah. Kalau dia berdoa ya Allah, yang mata keluar tak ada dah, habis lah. Kalau dia mendoakan yang baik pun dapat, kalau doa yang buruk pun dapat. Sebab di antara doa yang mustajab ialah apabila seorang tu berdoa hatinya luluh. Faham tak? Bila hati kita lembut, sampai kita boleh mengeluarkan air mata, doa tu makbul insya-Allah. Apatah lagi yang doa itu ialah mak kita, ayah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi begitulah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kedudukan wanita sebagai seorang ibu. Demikian juga wanita sebagai seorang isteri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana dah jadi seorang isteri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika itu syurga dan nerakanya ialah di tangan suami dia. Maksudnya bila mana dia dah berkahwin, perjuangannya ialah untuk memertabatkan suami dia di hati dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Suami dia ialah syurga dia ataupun neraka dia. Seperti mana yang biasa kita dengar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam satu hari didatangi oleh seorang wanita. Perempuan ni dia berjumpa dengan Nabi, dia kata, Rasulullah, tolong nasihat dia sikit.
tolong nasihat dan wasiatkan dia sikit. Nabi kata, hang ada suami? Ada Rasulullah. Balik khidmat kat suami hang. Fa innahu naruki wa jannatuki. Kerana suami hang ialah neraka hang ataupun syurga hang. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina. Orang perempuan dia kena khidmat jadi seorang isteri sampailah suami dia confirm dan kata, walaupun tak kata di mulut tapi di hati suami dia mengiyakan masalah Sayyidina Muhammad, isteri dia lah isteri yang salihah. Habis. Sampai tak kiralah siapa mati dulu. Kalau suami mati dulu, suami mengiyakan isteri dia isteri yang baik. Kalau isteri dia mati dulu, masalah Sayyidina Muhammad sama, dia kata nak cari macam isteri dia. Kalau cari pun tak sama dah macam ni, syurga lah isteri tu, masalah Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah. Jadi hari ni kita boleh tengok macam mana ibu ataupun mak kita, macam mana dia di hati ayah kita. Contoh, ayah kita nak pergi mana pun ajak mak. Mak kita kata, abang pergi seorang lah. Tak boleh lah seorang, jom lah. Dia mesti ajak mak juga. Macam mana pun nak ajak mak juga. Faham tak? Berarti mak kita tu bakal menghuni syurga. Mak kita ialah orang yang akan tinggal di syurga Tuhan. Pasal dia ialah satu-satunya di hati suami dia. Kadang-kadang ayah tu tua lah, salah Sayyidina Muhammad. Mak dia nak pergi mana ada, dia pergi. Nak balik pukul berapa, dia pun abang sehari balik lah. Dalam 4.30 sampai rumah. 4.30 dia tengok jam, tak balik lagi ni, salah Sayyidina Muhammad. Dia duduk di tingkap tengok, tak balik lagi mah semua. Sehari pukul 5 tengok pula, pergi mana telefon. Jadi kalaulah masalah Sayyidina Muhammad begitu dia pada suami dia, berarti dia adalah isteri yang bertempat di hati suami dia. Itu yang perempuan, kalau taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami, syurgalah dia. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad jadi seperti mana dia sebagai seorang anak yang patuh kepada ibu dan ayah, begitulah dia sebagai seorang isteri patuh dan taat pada suami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Satu masa zaman Rasulullah ada satu orang isteri, suami dia nak pergi musafir. Pesan suami, sepanjang dia tak ada, jangan pergi mana. Akhirnya satu masa bila suami dah keluar, mak pada isteri ni, ayah pada isteri ni meninggal. Bila ayah dah meninggal, dia ingat suami dia pesan tak boleh pergi mana. Akhirnya dia pun tak pergi, tak menghadiri saat kematian ayah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu orang bertikai, apa tak pi ayah mati. Dia pun nak kata macam mana, dia suami dia tak bagi dia pi mana. Akhirnya subhanallah, bila suami dia balik, jadi timbullah konflik, polemik salah Sayyidina Muhammad. Ketika itu pilah kedua-dua jumpa dengan Rasulullah. Hak betul hak mana? Hak orang kata ataupun hak dia buat? Ketika itu Nabi kita mengiyakan hak dia buat. No, hak dia buat. Sebab masalah Sayyidina Muhammad, sebab bagi seorang perempuan, dia lebih patut masalah Sayyidina Muhammad mentaati suami dia lebih daripada semua. Tapi jangan suami salah faham masalah Sayyidina Muhammad. Jangan salah tindakan. Jangan salah menggunakan kuasa. Salah Sayyidina Muhammad.
Bila time raya, tak usah balik rumah mentua dia. Balik rumah dia ya. Pasal dia kata dia ada kuasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Betul. Islam suruh mentaati suami. Tapi suami bila mana dia salah guna peruntukan yang Allah bagi kat dia, dia seolah-olah mencipta derhaka pada isteri, mencipta derhaka isteri kepada mak ayah. Faham tak? Ketika itu, apa status suami? Dia berdosa. Faham tak? Satu suami, dia berdosa. Sebab tak bagi anak balik ke rumah mak ayah dia. Sebab tak bagi isteri balik ke rumah mak ayah dia. Taat kena pada suami. Faham? Tapi suami itu berdosa sebab menghalang anak tu menunaikan hak-hak dan tanggungjawab dia kepada mak ayah dia. Tu kena faham situasi macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan semua ini bila dipahami masalah sayyidina Muhammad, maka rukun damailah sebuah rumah tangga. Masalah sayyidina Muhammad. Dan mesti adil. Mesti adil dalam membahagi perasaan. Sahabat Sayyidina Muhammad. Tapi anak ni anak laki-laki ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam perkara dia dengan mak dia, sahabat Sayyidina, tak sama macam satu orang perempuan dengan mak ayah dia. Faham tak? Satu orang perempuan dengan mak ayah dia, bila Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bertentangan di antara dia dan suami dia, ataupun dia dan mak ayah dia, dia mesti mengutamakan dia dengan suami dia. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tapi suami ni di antara dia dan juga mak ayah dia, sampai bila pun dia tak akan lepas daripada mak ayah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi si isteri ni, dia lepas bila mana dah aku terima nikahnya, selesai. Tanggungjawab dia, kepentingan dia, keutamaan dia adalah pada suami dia. Mak ayah pun kena faham lah. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Mak ayah pun kena faham lah. Ada satu orang ayah yang baik, Sallallahu Sayyidina Muhammad. Ayah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, waktu masa balik anak dia yang perempuan dan menantu dah balik rumah. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba anak dia ni entah buat apa tak tahu, masalah senam, dia tengah tidur terkejut jaga. Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia terkejut jaga masalah Sayyidina Muhammad, dia merasa ayah, perasaan ayah, dia rasa macam anak dia tak hormat dia. Tapi oleh kerana dia ayah yang faham, kalau ikut dia nak buat, nak tibai, nak buat, tapi peringat anak dah nikah dah. Dia panggil menantu dah, Sallallahu Sayyidina Muhammad. Dia panggil menantu dia. Dia kata, ni ayah ni nak minta izin. Dia sebut anak menantu dia, dia minta izin dekat menantu dia. Ayah nak tibai ni. Dia sebut anak dia. Dia minta izin dekat suami pada anak dia, menantu dia, nak tibai. Faham tak? Tibai lah ayah. Dia ambil rotan, ada rotan tak lah besar mana, tibai sikit lah. Faham tak? Itu ayah yang tahu. Faham tak? Hari ni dah berpindah dah. Daripada anak ni kena bagi, dulu dia kena bagi lebih ayah dengan mak. Tapi hari ni dah aku terima nikahnya, jadi dia hak kepada suami dia. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad kena minta izin dulu. Masalah Sayyidina Muhammad. Nampak tak besarnya suami hang ni?
Itu dia panggil akhlak. Dalam mendidik kerukunan sebuah rumah tangga. Sahabat Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi sebagai seorang isteri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita dapat faham bahawasanya sangat besar kedudukan si isteri kepada seorang suami. Satu masa, masalah Sayyidina Muhammad, satu orang jumpa Rasulullah. Seorang ni minta Rasulullah, saya nak cium tangan Rasulullah. Nabi pun suar dua tangan dia. Sahabat ni pun cium kedua tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia minta Rasulullah, saya nak kucup dahi Rasulullah. Nabi kita bagi juga, dia kucup dua dahi Rasulullah, iaitu di antara dua kening ni. Sahabat Sayyidina Muhammad. Last dia kata, Rasulullah, saya nak cium kaki Rasulullah. Pun Nabi kita bagi. Mungkin orang hari ni rasa pelik kalau cium kaki Sahabat Sayyidina Muhammad. Sebenarnya benda bukan pelik pun. Satu masa Sahabat Sayyidina Muhammad, kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ra'aitu Aliyan yuqabbilu yadai Abbas wa rijlaihi. Aku pernah tengok Sayyidina Ali karramallahu wajhah mencium dua tangan Abbas dan dua kaki Al-Abbas. Sayyidina Muhammad. Kalau orang tu mulia sangat, jadi boleh seseorang itu mencium kedua kaki seseorang yang mulia pada dia. Sahabat Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, sahabat Sayyidina Muhammad. Jadi pada ketika itu Nabi kita bagi sahabat Sayyidina Muhammad. Ya, Nabi kita bagi, dia minta lagi, Rasulullah, saya nak sujud pada Rasulullah. Dia kata, itu tak boleh. Itu tak boleh. Kalaulah seseorang boleh sujud pada seseorang, Nabi kata, aku dah suruh orang perempuan sujud pada suaminya. Nampak kata besarnya suami, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang sepatut dipahami oleh seseorang isteri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi maka jadilah isteri yang salihah, isteri yang baik untuk bertempat tinggal dalam syurga nanti. Terakhir, sebagai seorang menantu. Banyak orang, masalah Sayyidina Muhammad, banyak orang yang tersangat-sangat salah faham dalam masalah meletakkan dirinya sebagai seorang menantu. Dia kata dia menantu je, hai, hang jangan buat main. Hang dah, bila hang diijab kabulkan mentua hang tu, hang tak boleh kahwin sampai berakhir kehidupan, tak ada selil abad. Faham? Makna apa? Dia dah jadi mak kita, dia dah jadi ayah kita. Seorang bantu perempuan, masalah Sayyidina Muhammad, terimalah hakikat bahawa dia dah mendapat dua ibu ayah baru yang sama taraf dua-dua ni dengan mak ayah dia. Mak mentua pak mentua ni dah sama taraf seperti mak ayah dia sendiri. Sahabat Sayyidina Muhammad. Maknanya dia dah jadi anak dia dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila pasal apa? Macam mana boleh kita faham? Nanti kalau mak ayah mentua itu dapat anak, dapat cucu hasil daripada anak dan menantu dia, cuba jawab, menantu siapa? Cuba jawab, anak siapa? Cucu siapa tu? Cucu dia apa? Daripada darah daging mereka sendiri. Sahabat Sayyidina Muhammad, daripada darah daging mereka sendiri tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bagi orang yang ada ilmu, sahabat Sayyidina Muhammad, dia akan menghargai, menghormati, menyayangi, mengasihi, mencintai mentuanya seperti mana dia kasih cinta sayang kepada mak ayah dia. Sahabat Sayyidina Muhammad. Saya pernah jumpa satu orang. Orang ni, waktu kami jumpa tu, ceritanya kami nak beli durian. Bismillahirrahmanirrahim. Nak beli durian, masalah Sayyidina Muhammad, orang kata, ustaz,
pergi beli dekat orang ni, rumah tepi jalan, pokok durian dia belakang rumah dia, dia pun pergi. Pasal dia beli durian selalu kena tipu, pergilah beli durian dekat orang ni. Dia kata pergi tu hari Jumaat, dia kata ustaz tengoklah belakang rumah ustaz pergi kutip sendiri lah. Kita pun kutip dapat banyak jugalah. Soalan Sayyidina Muhammad luruh semalam. Lepas tu dia panggil masuk dalam rumah. Waktu masuk dalam rumah tu, keluar satu orang tua berjalan bertongkat, perempuan. Dalam kami duduk sembang tu, faham berapa banyak orang ni masalah Sayyidina Muhammad, dia dah tak ada suami dah. Orang tua tu saya ingat mak dia, rupanya mak suami dia. Suami dia dah mati, masalah Sayyidina Muhammad, dan dia bela orang tua tu ialah mak suami dia, masalah Sayyidina Muhammad. Bila malam main tidur situ, masalah Sayyidina, bila siang dia balik rumah sebelah. Mak tu balik tidur rumah sebelah. Malam dia main tidur masalah Sayyidina Muhammad. Dia pun tak kisah main tidur rumah menantu dia, sebab dia terasa menantu dia anak dia. Sebab orang ni betul-betul dia buat mak mentua dia mak dia. Tu saya rasa takjub. Sebab susah orang nak buat mak mentua macam mak ni. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak bayar duit, dia kata ustaz, masalah Sayyidina Muhammad, saya tak ambil duit hari ni. Hari ni hari Jumaat. Setiap hari Jumaat saya tak ambil duit. Ambillah banyak bulan raya, ambillah semua sedekah. Pahalanya saya hadiahkan kepada suami saya. Masalah Sayyidina Muhammad. Pahala saya sedekahkan, hadiahkan kepada suami saya. Dia kata, makcik ni duk makan hasil sama ni suami yang tanam pokok raya tu. Jadi masalah Sayyidina Muhammad hari ni semua pahala sedekah untuk dia. Terima kasih kat dia. Dua orang tu. Yang pertama, dia tak lupa suami dia. Yang kedua, dia menghargai mak pada suami dia, mak mentua dia. Ya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau nak tengok macam tu lah rupa-rupa ahli syurga. Ahli syurga ni masalah Sayyidina Muhammad ialah mereka yang sentiasa mengutamakan kebaikan melebihi segala-galanya. Mudah-mudahan insya-Allah pada siapa saja masalah Sayyidina Muhammad yang bergelar sebagai seorang anak, ibu, isteri dan menantu, maka rebutlah kemuliaan daripada kedudukan ataupun status yang sedang kita berada itu, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati para penaja kita, mengangkat kedudukan mereka ke sisi Allah. Jadikan Allah jadikan anak cucu mereka orang yang baik-baik, orang soleh-soleh, dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa ta'ala astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim.